Kita bersua kembali COVID-69, sebuah inovasi yang dihasilkan berkaitan kaedah pembelajaran yang diinspirasikan oleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, yang mana ianya mampu memudahkan pembelajaran dan juga pada masa yang sama ianya menghiburkan. Saya cakap pun dah menghiburkan. Jadi kita nak tengok di depan saya sekarang ini adalah COVID-19 dan bersama saya sekarang ini kita bawakan dua tetamu kepada anda, Dr. Asbalila binti Ma'in, Timbalan Ketua Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial Politeknik Merlimau, dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Encik Muhammad Hasbullah bin Mustafa, Pegawai Psikologi Politeknik Merlimau. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Apa ada kat depan ni? Kita boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan perkembangan terkini mengenai inovasi di Politeknik Merlimau dulu, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera untuk semua. Pertama kali terima kasih saya ucapkan kepada RTM dan khususnya kepada Lensa IPT menjemput kami ke sesi pada malam inilah. Untuk perkembangan inovasi di Politeknik. Sebenarnya kalau nak bercakap mengenai inovasi ini kan dia tidak asing lagi lah di Politeknik kerana sebenarnya ada dua. Kalau untuk pelajar sebelum mereka bergraduasi, mereka perlu membuat projek semester akhir. Yang itu biasa mereka akan buat projek inovasi lah. Kalau untuk warga akademik dan bukan akademik pula, inovasi ataupun penambahbaikan terhadap produk itu menjadi salah satu KPI, Key Performance Index. Dan itu mestilah diaplikasikan. So bila bercakap mengenai inovasi itu memang tak asing lagi lah. Untuk perkembangan terkini sebenarnya bermula pada tahun ini, kita sedang dalam proses untuk mengkomersialkan produk inovasi kita. Maksudnya daripada idea, kepada produk inovasi, kemudian kepada penjanaan pendapatan. Wow. Macam itulah kan. Sebenarnya kita punya target dua lah. Kalau produk inovasi itu dibangunkan, dia mesti diaplikasikan. Ataupun dia mesti dijual. Kan orang guna. Okey, bercakap berkenaan dengan komersial pula, dalam konteks kami, untuk komersial dia ada tiga, perlu menepati tiga syarat. Okey, yang pertama, produk itu mesti didaftarkan, pendaftaran harta inteleknya di bawah nama institusi, maksudnya Politeknik kami lah. Yang kedua ialah dia mestilah on shelf. Maksudnya kalau orang nak beli, dia ada. Okey, macam tu. And then yang ketiga, hasil daripada penjualan tu sebahagiannya mesti masuk pada hasil kerajaan. Okey, so pada tahun ini itu yang usaha kita tengah buat lah. Kita nak komersialkan produk inovasi yang dibangunkan oleh warga Politeknik. Jadi difahamkan ada satu produk inovasi yang menarik dihasilkan kaedah pembelajaran yang diinspirasikan oleh PKP. Macam mana tu? Satu kaedah pembelajaran dan juga diinspirasi daripada PKP. Macam mana tu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syai dan juga rakan panel. Okey, so malam ni sebenarnya apa yang kita bawa khusus daripada Politeknik Merlimau adalah satu produk, kalau saya boleh tunjukkan dekat sini, namanya adalah Cut Off Activity COVID-69 ni. Dan seperti yang Syai sebut tadi, memang kita keluarkan waktu PKP yang pertama. Pada tahun 2 tahun lepas lah kan. So kita kata waktu fizikal kita terpenjara tu, alhamdulillah otak kita bekerja keluar kan untuk lahirkan inovasi ini kan. So itu yang nama pun hampir samalah kan dengan COVID dan sebagainya. So ini adalah kita kata satu bentuk inovasi di mana fungsinya terdapat 3 fungsi lah yang boleh untuk kita laksanakan berdasarkan kepada 69 kepingkat ini. Fungsi yang pertamanya berdasarkan kepada untuk kita melaksanakan aktiviti, kemudian kad bimbingan, dan juga boleh daripada sini adalah untuk kad pembelajaran. So itu yang kita maksudkan dengan membantu proses pembelajaran era baru lah. Dan kalau kita kaitkan dengan era baru ni, mesti yang melibatkan pembelajaran secara holistik. Jadi melalui IKAD ini, targetnya kita kata dia boleh untuk membantu fokus kepada selain daripada pedagogi, andragogi, cybergogi dan sebagainya itu. Yang paling penting adalah kita boleh untuk capai kepada tahap-tahap proses pembelajaran tersebut sebenarnya dengan alat yang kita adakan ini sebenarnya. Tapi kita nak main je lagi kan. Tapi kita nak tanya dulu, apa antara projek lain inovasi terutama dalam bidang penyelidikan di Politeknik Merlimau Melaka, PMM? Okey. Itulah macam saya cakap tadi kan, sebenarnya inovasi ini memang tak asing lah bagi kami kan. Sebab untuk pelajar dan juga untuk pensyarah. So kalau kita nak listkan tu ada banyak lah sebenarnya kan. Yalah, pelajar tu dah beribu keluar kan. So maknanya dah beribu lah proyek inovasi kita keluarkan tu. Tapi kalau kita boleh cakap mengenai dengan bidang, sebenarnya di PMM ni kita ada 5 bidang utama. So kita ada kejuruteraan awam, kemudian kita ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik.
Itu adalah kejuruteraan. Kemudian kita ada Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Kemudian kita ada Jabatan Perdagangan. Jadi kelima-lima tu ada inovasi yang mereka hasilkan. Contoh macam kejuruteraan, mungkin mereka membuat penambahbaikan terhadap mesin ataupun penambahbaikan terhadap sistem. Kemudian bagi untuk pelancongan dan hospitality, kebanyakan mereka membuat penambahbaikan terhadap produk makanan sebab dia ada kulineri kan. Contoh kita pernah bekerjasama dengan Lembaga Nenas. Lembaga Nenas Negara. Di mana inovator kami menghasilkan gula daripada empulo nenas. So itu adalah antara produk makanan lah. Kemudian kalau untuk perdagangan, biasanya mereka membuat projek inovasi, dia bukan inovasi lah, dia lebih kepada penyelesaian masalah kepada perniagaan, isu semasa pada perniagaan. Jadi kalau untuk menjawab kepada produk apa lagi yang kita keluarkan kan, saya boleh fokus kepada produk inovasi yang macam ni, keperluan untuk negeri Melaka. Contohnya kita pernah membangunkan portable eco supply, iaitu PACE, yang kita panggil PACE lah. Yang itu kita supply 30 portable power supply untuk nelayan di Pantai Siring, Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk negeri Melaka juga kita pernah membangunkan serum daripada buah Melaka. Dan sekarang dia buat lip gloss daripada buah Melaka sebab dikenal pasti buah Melaka tu tinggi vitamin C dia. Kemudian di Melaka kita ada solar farm. Ada juga produk inovasi kita yang mana kita membuat peralatan untuk mengawal panel solar. So itu kalau saya boleh cakaplah berkenaan produk inovasi yang memenuhi keperluan negeri Melaka. Untuk rekod pada 5 tahun ke belakang ni kan, dana untuk penyelidikan dan inovasi di Politeknik Melima kita telah melebihi lebih kurang 1 juta lah. Mungkin tak boleh compare lah dengan universiti kan. Mungkin universiti lagi berjuta-juta kan. Tapi kita nak cakap aktiviti penyelidikan dan inovasi itu aktif lah di institusi kami. Saya rasa Politeknik dan juga Kolej Komuniti angka inovasi itu walaupun tidak setanding dengan universiti tapi ia meningkat daripada tahun ke tahun. Sebagai contoh COVID-19, jadi kita nak 69. COVID-19 pula. COVID-69. Saya nampak 69, 19 alamak. COVID-19 69. Mungkin Cik boleh buat demo sikit ke macam mana? Mainan apa 69 tu macam mana? Sampai 3 kali saya susah. Baik. Saya nak sebut tu ya? Seperti yang Syai sebut tadi kan, maksudnya 69 tu sebenarnya dia mewakili kepada jumlah kad yang ada dalam kita punya set ni lah. Ada 69 kad. Dan sebenarnya based on kepada 69 kita pecahkan kepada 5 tema lah kan untuk kad ini. Sebagai contoh kita kata tema orang, objek, tumbuhan, tempat dan juga emosi. So tema-tema ni kita pecahkan mengikut kesesuaian kepada pembelajaran itu sendiri lah. Sebagai contoh kalau kita sebut kad emosi ni kan, kita pecahkan kepada 8 bentuk emosi. Ini basic emosi lah yang ada. So kan sebagai contoh kalau kita nak demo tadi yang saya sebut. Alang-alang demo terus ya? Boleh kan. Contoh kan kita ada 8 emosi kat sini, mungkin saya boleh pilih satu. Bukan doktor, saya. Nak biasa main. Saya nak kena baca, boleh pilih mana-mana lah. Boleh. Jangan pandang. Tak boleh pandang. Boleh pandang. Sebab emosi kita. Emosi kita. Saya tak nampak tu. Saya nampak ini kot. Baik. Shy, malu. Macam kena kan? Macam kena. Shy, malu. Jadi daripada satu kad emosi ni, mungkin antara benda kalau saya sebut tadi fungsinya adalah untuk kad bimbingan kan. Sebagai contoh, mungkin Syai boleh relatekan ataupun boleh ceritakan sebab dalam banyak-banyak kad yang saya tunjukkan tadi, kenapa Syai boleh pilih kad malu tadi. So mungkin boleh explain pada kita kan apa sebenarnya mesej ataupun keadaan di Syai sekarang lah. Sebab dalam banyak kad ni kenapa dipilih kad tersebut? Ada 2 sebab. Satu, saya tak dapat baca tadi. Jari Encik tutup. Kedua, saya malu sebab 3 kali saya tersasut. Kena tak? Kena. Kan itu kita sebut sebab kadang-kadang ada setengah orang dia susah untuk ekspreskan apa emosi dia. So jadi dengan kad tanya pengacara. Salah tanya ni. Itu satu bentuk lah. Maksudnya kita kata dengan kad ni sebenarnya dia membantu proses untuk peluahan emosi kalau kita sebut fungsinya tadi. Itu salah satu lah yang boleh kita ni. Ini emosi. Saya dah pas emosi. Pas Boleh. Boleh pas.
Yang lainnya 69. Okey, kemudian yang lainnya seperti yang saya sebut tadi adalah untuk kad tema tadi kan, sebagai contoh kalau kita nak relatekan dengan kalau di sekolah ni biasa kita sebut tentang PAK kan, pembelajaran abad ke-21. Okey. Kemudian dalam tu ada beberapa komponen lah yang kita sentuh sebagai contoh komunikasi, kreativiti, kolaborasi dan sebagainya. Okey. So dengan kad ini kita harap dia boleh bantu untuk capai PAK tersebut. Kalau di peringkat IPT dia sebut sebagai OBE lah, Outcome Based Education. So kita harap dengan keadaan sekarang dia membantu untuk terutamanya pensyarah ataupun tenaga pengajar lebih aktif untuk galakkan pelajar supaya turut sama aktif dalam pelibatan kelas dan sebagainya lah. So ini yang tujuan lah kan, kita keluarkan kad ini supaya dia jadi satu platform, at least selain daripada chalk and talk tersebut, kita boleh jadikan ini bahan sama ada dikaitkan untuk beraktiviti tadi, betul, pengajaran ataupun akhirnya yang fungsi yang ketiga tadi adalah untuk bimbingan. Ya. Sebenarnya komunikasi dan kreativiti adalah satu elemen yang penting untuk menjadikan sebuah anak-anak itu, sebuah remaja itu berdaya saing pada masa akan datang, terutama lagi dalam dunia industri. Jadi itu antara yang kita boleh lihat inovasi yang ada di depan mata kita. Jadi apa sebenarnya Doktor harapan Politeknik Merlimau Melaka berkenaan dengan produk-produk inovasi? Adakah ia ingin terus apabila graduan itu mencipta satu inovasi akan terus ingin dikomersialkan, akan terus memang objektif utamanya akan memberikan untuk masyarakat kita membantu menyelesaikan masalah pada golongan masyarakat, ataupun ada apa-apa yang boleh ditambah, Doktor? Okey. Memang itu sebenarnya target kita kan, bila kita cakap inovasi, kita tak inovasi itu just masuk pertandingan ataupun kita buat dan kita tinggal kat meja. Memang itu one off, macam kita buat penyelidikan, memang kita buat penyelidikan, tapi akhirnya sebenarnya penyelidikan tersebut kita nak aplikasikan. Okay, target sebelum ni memang target kita telah tercapai lah, ada produk yang telah diaplikasikan, tapi bermula pada tahun ini kita nak aktif supaya produk inovasi boleh dikomersialkan mengikut kepada 3 ciri tadi lah. Bila bersebut berkenaan dengan komersial tu, dia adalah beberapa strategi yang kita buat lah. Contoh, kita berkolaborasi dengan mana-mana pihak untuk tujuan pemasaran, pengeluaran dan juga penjualan kan. Macam kita institusi mungkin kita tak boleh keluarkan, kita bukan kilang kan. So kita kena cari orang lain untuk buat manufacturing dan sebagainya. Untuk marketing pun kan, itu adalah antara strategi kita lah. Dan selain daripada itu, kita menggalakkan juga inovator kita untuk melindungi produk inovasi mereka di bawah perlindungan harta intelek. Kalau kita tak nak, contoh macam ini dah jual kan, dah jual, let's say boom lah jualan dia kan, kita tak nak ada orang lain pula replicate kan. So itu yang antara perkara yang perlu kita ambil kira lah sebelum kita mengkomersialkan produk. Tapi harapan dia memang kita nak, macam saya sebut tadi, daripada idea kepada produk and then kepada penjanaan pendapatan. Itu target kita lah pada tahun ini. Okey, baik. Kita dah dapat lihat itu antara inovasi yang dicipta daripada Politeknik Merlimau Melaka. Kalau kita imbas kembali 2 tahun lalu, Politeknik Merlimau Melaka juga datang ke set Studio Lensa IPT untuk mempromosikan kaedah pembelajaran baru juga, High-Rec tapi berunsurkan Islamik kalau tak silap saya. Game dia macam Monopoly, ada lagi kat rumah saya. Itu kini hari ini COVID-69 dibawa ke Lensa IPT, dan juga ini adalah bukti bahawa Politeknik Merlimau Melaka sebenarnya prihatin terhadap kaedah pembelajaran yang baharu, yang kreatif dan juga menarik perhatian para pemain dan juga para pembelajar lah, student dan sebagainya. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Asbalillah binti Ma'in, Ketua Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial Politeknik Merlimau, dan juga terima kasih kepada Encik Muhammad Asbal Mustafa, Pegawai Psikologi Politeknik Merlimau, kerana sudi bersama kita pada ini bercerita berkenaan dengan COVID-69. Moga-moga banyak lagi InsyaAllah inovasi yang akan diterbitkan daripada Politeknik Merlimau. Mungkin ni saya boleh bawa balik tu. Boleh beli satu ni. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada penonton Lensa IPT. Jangan ke mana-mana. Kita ada lagi satu slot sebenarnya. Buatan Malaysia ke Persada Dunia. Ini berkenaan dengan filem. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.